A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i salihin wa ila lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatin qabuli wa khusulil ma'mul wa biniyatin shifa'i min kulli amrad wa biniyatin qada'il hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatin fawzil bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lahul mukrimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bertemu sekali lagi kita di dalam pertemuan pada kali ini insya-Allah. Jadi sebelum memulakan perkongsian, marilah sama-sama kita membaca suratul Kahfi, mengambil keberkatan untuk memelihara kita daripada segala mara bahaya. Mudah-mudahan dengan bacaan kita Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita daripada segala mara bahaya yang tidak diingini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada kali ini yang insya-Allah tajuk pada hari ini akan membicarakan tentang tokoh, salah seorang daripada tokoh nabi dan juga rasul yang wajib kita ketahui. Nabi dan juga Rasul yang wajib kita ketahui pada hari ini insya-Allah yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita maklum apabila kita membaca sirah nabi-nabi terdahulu ataupun kita mendengar lagu-lagu berkenaan nabi-nabi terdahulu, kita akan mendengar berkenaan dengan kalimat Nabi Idris ini pada kedudukan yang kedua. Sebagai contoh, Adam, Idris, Nuhud, Saleh. Jadi kita lihat Adam, Idris. Idris ini jatuhnya pada kedudukan yang kedua. Tapi Nabi Idris ini bukanlah Nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Cuma daripada urutan kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, maka Nabi Idris ini alaihi salatu wassalam ini menduduki pada kedudukan yang kedua berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Dia ada Nabi Sid dan juga Anusi dan sebagainya yang merupakan di kalangan Nabi ya, ataupun Rasul yang bukan sesuatu yang wajib kita ketahui sebagaimana 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Kita juga mengetahui tentang sejarah-sejarah Nabi di mana ada 124,000 Nabi-Nabi. Sedangkan Rasul itu
ulama menyebut ada 313 orang. Tapi tidak semuanya yang kita ketahui nama-nama mereka, tapi mereka ada dan mereka wujud. Kemudian ada nabi yang kita wajib ketahui, di kalangannya adalah 25 nabi dan juga rasul yang memegang peranan sebagai nabi dan juga rasul. Sedangkan nabi ini tidak semestinya rasul, sedangkan rasul itu sudah pasti menjawat jawatan sebagai nabi sekaligus diangkat menjadi rasul. Baik. Berkenaan dengan Nabi Idris alaihissalatu wassalam, sebenarnya tidak banyak kisah-kisah ataupun nukilan-nukilan yang membincangkan ataupun membicarakan berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salatu wasalam, kerana dia hidup pada zaman yang pada zaman teknologi masih belum wujud penulisan-penulisan untuk orang mencatat sejarah masih belum ada, berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu dan nabi-nabi yang lain. Cuma kebanyakan kisah yang diceritakan adalah melalui riwayat-riwayat yang kita kenali dengan nama riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini adalah periwayatan yang diambil daripada kisah-kisah di kalangan Bani Israel, Israel yang tidak semuanya adalah otentik ataupun tidak semuanya adalah betul, tetapi tidak semuanya adalah tidak betul. Maka terdapat kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam mengasingkan riwayat-riwayat yang benar di dalam riwayat Israiliyat dan juga riwayat-riwayat yang palsu ataupun riwayat yang tidak benar, maka mereka asing-asingkan. Sebab itu segala perkara-perkara yang ada kaitannya dengan riwayat-riwayat Israiliyat ini, kita harus berhati-hati dalam menelusurinya. Jadi insya-Allah berkenaan Nabi Idris ini, kita akan membicarakan daripada 3 sumber periwayatan-periwayatan yang dilakukan, dan termasuk di situ di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sumber yang pertama, kita mengambil bahawa Nabi Idris alaihi salatu wasalam adalah seorang rasul yang merupakan putera Adam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Adam sendiri dan Sid alaihi salatu wasalam, Nabi Sid. Jadi ini yang dikatakan tadi, perbezaan di antara nabi dan juga rasul. Jadi Sid ini merupakan anak daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tetapi diberikan hak sebagai seorang nabi, tetapi tidak diberikan hak sebagai seorang rasul. Manakala Nabi Idris alaihi salatu wassalam adalah salah seorang daripada keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang telah diberikan hak sebagai nabi, dan yang pertama setelah Nabi Adam, yakni hak kerasulan. Itulah tadi yang dikatakan tadi, bahawa dalam turutan lagu tadi Adam Idris. Jadi walaupun Sid itu juga nabi, tetapi Sid tidak termasuk di dalam itu kerana dia bukan tergolong daripada orang-orang rasul yang wajib kita ketahui. Maka inilah dikatakan bahawa merupakan putera Adam yang pertama diberikan hak kerasulan oleh Allah setelah Adam alaihissalatu wassalam sendiri, dan Sid. Set kalau menurut agama Yahudi dan juga Nasrani. Kalau kita Sid, menurut agama lain disebut dengan nama Set. Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henok. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Putranya daripada Yarid bin Mikhalail bin Qinan bin Anusi bin Sid bin Adam alaihi salatu wassalam. Idris bin Yarid bin Mikhlail bin Qinan bin Anusi bin Sid dan bin Adam alaihi salatu wassalam. Ini. Dan juga Adam menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi rasul setelah Adam dan juga Sid. Menurut tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam wafat. Nabi Idris dianugerahi
oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian, kecerdikan dalam berbagai disiplin ilmu. Dia ilmu yang diturunkan pada zaman Nabi Idris alaihi salatu wasalam. Kalau Nabi Idris diturunkan pada zaman kita, dia sudah pasti mencipta sesuatu sebagai contoh roket ataupun kenderaan yang boleh pergi ke angkasa lepas. Tapi itu sesuai dengan zaman kita. Tetapi pada zaman dahulu kecerdasan dan kepandaian Nabi Idris alaihi salatu wasalam bersesuaian dengan zaman mereka. Boleh mencipta perahu, boleh terapung di atas air, kemudian ilmu petukangan lah di situ, ilmu menghidupkan api dan sebagainya. Itu kecerdasan yang ada pada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita melihat orang yang memiliki nama Idris ini biasanya adalah orang-orang yang kalau diniatkan untuk mengambil nama sempena nama Nabi Idris alaihi salatu wassalam, biasanya orang ini memiliki kecerdasan akal dan kepandaian. Kecerdasan akal dan kepandaian ini yang disebut oleh Nabi SAW pada saat menamakan anak. Kita menamakan anak bersesuaian dengan nama-nama Nabi misal kata, maka segala kebolehan itu juga mungkin akan diwarisi juga, kerana niat kita innama a'malu binniyat wa innama likullim ri'im manawa. Jadi Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudahkan pekerjaan manusia, seperti pengenalan kepada tulisan-tulisan supaya orang mudah untuk faham ataupun memahami, matematik, astronomi dan sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat satu masa di mana kebanyakan manusia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berpanjangan. Nabi Idris alaihi salatu wassalam pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemurkaan Allah, ataupun dengan kata lain hukuman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau dengan ditandainya dengan penurunan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kesolehan dan juga permintaan daripada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris alaihi salatu wassalam bermukim di Mesir, di mana dia berdakwah untuk menegakkan agama Allah. Nabi Idris alaihi salatu wassalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat-rakyat yang ada di Mesir untuk menyembah dan beribadah kepada Allah serta memberi beberapa pedoman hidup kepada pengikutnya supaya selamat daripada kesusahan di dunia dan juga kesusahan di akhirat kelak. Menurut sebuah buku yang bertajuk The Prophet of God Enoch, Nabi Allah Idris adalah sebutan ataupun nama Arab bagi Enoch, nenek moyang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah hingga mengangkatnya ke langit. Ibnu Hatim di dalam tafsirnya meriwayatkan bahawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam wafat, meninggal pada saat beliau berada di langit keempat dan ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usianya 82 tahun. Ada kisah berkenaan Nabi Idris alaihi salatu wassalam ini. Nabi Idris ini mempunyai seorang sahabatnya yang dekat, yakni malaikat Israel. Ini sahabat kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nabi Idris alaihi salatu wassalam yang sebenarnya adalah Akhnok, sebab beliau dinamakan Idris kerana beliau banyak membaca, mempelajari, tadarrus kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni segala wahyu-wahyu ataupun suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Idris ataupun kecerdasan akal yang
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Idris, maka beliau banyak menulis dan mentelaah, mentelaah dan juga menulis, dan segalanya disampaikan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Corak pengibadatan pada zaman dahulu adalah bersesuaian dengan zaman mereka. Jangan kita samakan dengan bagaimana kita solat 5 waktu sehari semalam, bagaimana kita berzikrullah, bagaimana kita bangun pada malam hari untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Tidak sama sekali sama dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum-kaum atau umat-umat yang terdahulu. Disebabkan beberapa perkara inilah Nabi-Nabi terdahulu begitu cemburu kepada baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, daripada sudut pengibadatan. Disebabkan itulah kita harus bersyukur, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah. Dan dengan mempelajari sejarah-sejarah Nabi-Nabi terdahulu, kita akan melihat bagaimana perbezaan ibadah daripada sudut taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala menurut nabi mereka dan menurut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi kebiasaan Nabi Idris ini ialah Nabi Idris ini adalah seorang tukang jahit. Tukang jahit qamis. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau akan mengucapkan tasbih. Mungkin apabila dia menjahit dia akan menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Kerana Nabi Idris ini salah satu daripada kelebihan beliau adalah seorang yang sangat-sangat kuat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan kuatnya ibadah inilah yang menaut hati malaikat Israel untuk menjadikan Nabi Idris ini sebagai sahabatnya. Jika pekerjaannya sudah selesai, pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menempahnya tanpa meminta apa-apa pun upah. Walaupun demikian, Nabi Idris alaihi salatu wassalam sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu untuk berjumpa dengan beliau. Dan kalau tidak silap saya, malaikat Israel memohon izin kepada Allah untuk bersama dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam, maka diperkenankan oleh Allah, dan disebabkan itulah malaikat maut ini terus datang berjumpa dengan Nabi Idris dan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Sehingga malaikat kerana terlalu takjub, terlalu suka, dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala untuk memohon izin. Malaikat bukan saja-saja sembrono. Kalau rasa nak kawan, pergi kawan terus, sik dapat. Itu berbeza. Jadi mohon izin daripada Allah dan maka diperkenankan oleh Allah. Ini. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Setelah memberi salam, malaikat maut pun duduk. Nabi Idris alaihi salatu wassalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Dan ketika mana waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat daripada syurga membawa makanan kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Idris menikmati makanan tersebut. Kemudian setelah beribadah, Nabi Idris alaihi salatu wassalam terus beribadah lagi sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan daripada syurga. Maka Nabi Idris alaihi salatu wassalam menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan," katanya, "marilah bersama-sama dengan kami untuk menikmati makanan ini bersama-sama." Namun malaikat maut menolaknya. Namun setelah itu Nabi Idris melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu setia untuk menunggu sampai terbit matahari.
menemani Nabi Idris alaihi salatu wassalam untuk beribadah. Maka Nabi Idris merasa hairan melihat sikap malaikat tersebut. Kemudian dia berkata, "Wahai Tuhan, mahukah Tuhan bersia-sia bersama saya untuk melihat keindahan alam persekitaran?" Maka malaikat maut menjawab, "Baiklah Nabi Allah Idris." Jadi malaikat ni dia taat. Kalau kita lihat sebagaimana perjalanan di antara Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril patuh dengan segala apa yang disebut ataupun diperkatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat maut. Apabila Nabi Idris memerintahkannya sesuatu, maka dia akan taat, dengar, taat dan juga patuh. Maka setelah itu berjalanlah keduanya untuk melihat alam persekitaran dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada satu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam, "Wahai Idris," katanya, "adakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Sebab malaikat maut melihat satu buah yang menurutnya satu benda yang baru. Jadi dia ingin bertanya kepada Nabi Idris, "Bolehkah aku ambil untuk aku makan?" katanya. Maka Nabi Idris menjawab, "Subhanallah, Subhanallah. Mengapa malam tadi Tuhan tidak mahu makan makanan yang telah disediakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas halal. Sedangkan sekarang Tuhan mau makan makanan yang belum tentu halal ataupun ianya haram." Karena Nabi Idris alaihi salatu wasallam, karena ianya bukan milik Nabi Idris, bukan kebunnya, kan? Jadi dia tahu siapa mempunyai ia tadi. Maka itu dikatakan tadi Nabi Idris alaihi salatu wasallam, "Kenapa tadi malam saya bagi kamu makan, kamu tak nak? Tapi sedangkan yang pada hari ini kamu nak pula makan." Jadi ini antara salah satu daripada kecerdasan akal Nabi Idris alaihi salatu wassalam, dan malaikat maut itu pun tunduk apabila mendengar ucapan daripada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka apakah malaikat maut memakan makanan ataupun buah yang telah dipetik tadi? Itu tidak dijelaskan di dalam kitab sama ada ianya makan ataupun tidak daripada buah tersebut, kerana periwayatan tersebut terhenti di situ sahaja. Baik. Seterusnya, kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka, dan tidak terasa oleh mereka bahawa mereka telah bersia-sia selama 4 hari. Selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris alaihi salatu wassalam menemui beberapa keanehan daripada temannya. Segala tindak tanduknya berbeza dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya. Saya lupa nak bagi tahu. Pada awal perkenalan di antara malaikat maut dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam, malaikat maut tidak memperkenalkan dirinya itu sebagai malaikat. Tidak memperkenalkan dirinya sebagai malaikat, kerana makhluk apabila mereka bersama dengan manusia, mereka akan menyerupai makhluk yang mana mereka dekati. Sebab itu malaikat, kalau kita belajar angels dalam kitab yang ditulis oleh seorang penulis, Sheikh Hisham daripada UK, dia pernah menyebut dalam tulisannya angels, kan? Malaikat ini kalau dia nak mendekati manusia dengan binatang, maka dia akan menyerupai burung. Kalau dia nak menyerupai kucing, dia nak menyerupai binatang-binatang, dan bahkan dia akan menjelmakan diri mereka sebagai manusia jika mereka berkenan untuk menjelmakan diri mereka sebagai manusia. Bahkan sebagai dalam bentuk tumbuh-tumbuhan
juga mereka boleh menyerupai. Maka ini antara kelebihan para malaikat. Dan bangsa jin juga mempunyai kelebihan yang sama, tetapi tidaklah sehebat yang ada pada para malaikat. Kemudian akhirnya Nabi Idris alaihi salatu wassalam tidak dapat menahan hasrat hatinya ingin tahu siapakah lelaki tadi. Lalu beliau bertanya, "Wahai Tuhan, bolehkah saya tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya? Siapakah Tuhan yang sebenarnya?" Jawapan kepada malaikat maut akan kita teruskan setelah kita berehat. Jadi untuk itu kita tangguh dahulu, kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita sambung lagi tentang soalan yang telah diberikan oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam kepada malaikat maut. Lalu bertanya oleh Sayyidina Idris alaihi salatu wassalam, Nabi Idris bertanya kepada malaikat setelah mereka berjalan selama 4 hari. Kemudian lalu ditanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan sebenarnya?" Maka berkatalah malaikat maut, "Saya adalah malaikat maut." Kemudian terkejut Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kerana menurut beliau laki ini tidaklah sebagaimana yang seorang pencabut nyawa, rupa sebagai seorang pencabut nyawa. Tetapi apabila dijelaskan bahawa beliau adalah malaikat maut, maka Nabi Idris bertanya lagi, "Tuhankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Maka berkata malaikat maut, "Benar, wahai Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari. Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk." Maka ini ditanya oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Selama 4 hari malaikat maut bersama-sama dengan beliau. Apakah beliau malaikat maut itu telah menjalankan tugasnya? Maka malaikat maut pun menjawab Nabi Idris, "Wahai Idris, selama 4 hari ini aku bersama denganmu, banyak sekali nyawa-nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku akan ambil mereka bagaikan seorang yang sedang hendak menyuap makanan. Mudahnya untuk mengambil nyawa." Diibaratkan makanan berada di atas meja, tinggal ambil, rasa nak ambil ini. Tetapi tidaklah seperti itu, kerana semuanya atas titah dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut. Maka kemudian berkata Nabi Idris, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah ziarah Tuan ini untuk mencabut nyawaku?" Maka di situ timbul rasa risau Nabi Idris alaihi salatu wassalam berkenaan dengan kedatangan malaikat maut yang bersama dengan beliau selama 4 hari. Kemudian dijawab oleh malaikat maut, "Wahai Nabi Allah Idris, saya sebenarnya datang untuk menziarahimu." Maknanya dia pun menyampaikan hajat kerana dia memerhatikan Nabi Idris alaihi salatu wassalam ini daripada kejauhan sebelum ini. Maka dia ingin untuk bersama, mendekati dan mendampingi Nabi Idris. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat maut, telah mengizinkan niat aku itu. Kemudian Nabi Idris alaihi salatu wassalam adalah seorang yang cerdik, seorang yang seorang yang berfikiran jauh, serta seorang yang suka explore, suka menjelajah kepada sesuatu pengetahuan yang baru. Maka terdetik dalam pemikiran Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, "Wahai malaikat maut, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu?"
dan sekiranya boleh engkau kabulkan hasratku, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohon agar Allah menghidupkan saya semula. Maka itulah antara permintaan daripada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jadi tujuannya, kata Nabi Idris, adalah supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasa dahsyatnya sakaratul maut tersebut. Supaya dia nak meningkatkan rasa ibadah, rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ingin untuk merasai kesakitan sakaratul maut tersebut. Maka malaikat maut pun menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang itu melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana awal penjelasan saya tadi, walaupun malaikat Jibril, malaikat maut tadi mengatakan bahawa nyawa itu ibarat hidangan di hadapan aku dan aku boleh pilih sahaja, dia tidak dapat mencabut nyawa secara somborono ataupun secara sembarangan, melainkan semua nyawa-nyawa tersebut telah mendapat keizinan daripada Allah, walaupun diminta oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah daripada permintaan itu, dan permintaan itu telah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu kepada malaikat maut agar dia mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Pada saat menerima perintah itu, malaikat maut terkejut. Malaikat maut terkejut kerana malaikat maut tahu betapa sakitnya, betapa pedihnya, betapa susahnya apabila nyawa itu dicabut daripada seseorang insan. Jadi tiba-tiba Allah telah mewahyukan kepada beliau untuk mencabut nyawa orang yang sangat disenangi dan disukai olehnya. Itu yang menyebabkan malaikat maut terasa terkejut dengan perintah dan wahyu tersebut. Tetapi atas perintah Allah, maka tidak ada malaikat yang tidak melakukan dan melaksanakan titah perintah tersebut. Kemudian maka dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam pada saat itu juga. Pada saat itu juga setelah menerima perintah daripada Allah, maka Nabi Idris pun merasakan bagaimana pedih dan juga sakitnya sakaratul maut. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris alaihi salatu wassalam, maka menangislah beliau. Menangis malaikat maut melihat orang yang sangat dicintai dan dikasihinya mati dengan perasaan hibah dan sedih. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan yang telah diminta oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam tadi kepadanya, setelah mencabut nyawaku, maka mohonlah kepada Allah agar aku dihidupkan semula. Maka Nabi malaikat maut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali sahabatnya itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan wahyu, menurunkan wahyu kepada kepada malaikat untuk menghidupkan semula Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun mengabulkan permohonan malaikat maut itu dan Nabi Idris pun dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat setelah malaikat maut menerima wahyu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mengembalikan roh ke jasadnya Nabi Idris alaihi salatu wassalam, dan mengambil beberapa waktu Nabi Idris pun bangkit dalam keadaan yang sangat lemas. Dalam keadaan yang sangat lemah, badannya tidak berdaya. Kenapa? Baru
melalui proses kematian dan juga proses dihidupkan semula. Jadi dia merasa sangat lemas dan sangat susah. Kemudian malaikat maut pun mendekati Nabi Idris alaihi salatu wassalam kerana badan Nabi Idris bergegar, menggeletar. Mungkin kerana kesakitan sakaratul maut tadi masih belum lagi hilang. Dikembalikan nyawa semula masuk ke dalam badannya. Sebenarnya menurut kisah yang dinukilkan oleh para ulama, sakitnya roh itu apabila keluar daripada celah-celah tangan, badan kita, sakitnya itu sama sakitnya apabila roh itu dikembalikan semula ke dalam badan kita. Jadi setelah itu didekati oleh malaikat maut Nabi Idris alaihi salatu wassalam dan memeluk Nabi Idris. Dia pun peluk Nabi Idris agar hilang gementar ataupun agar hilang rasa tidak nyaman ataupun selesa, untuk memberikan keselesaan kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam setelah rohnya masuk semula ke dalam badan. Dan tenanglah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, lalu berbisiklah malaikat Israel kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuan merasakan kesakitan ataupun sakaratul maut itu tadi?" Jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam, bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika dia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Jadi itu yang dikatakan oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam, seekor binatang yang dilapah kulitnya ketika mana masih hidup. Sakit tuan-tuan. Masya Allah, sakit dilapah ketika mana hidup. Kemudian kata malaikat maut, padahal pada saat aku mencabut nyawamu itu, kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan ketika saya mencabut nyawa Tuan itu belum pernah saya lakukan pada sesiapa pun. Itu adalah, kalau menurut malaikat maut, malaikat Israel, itulah yang paling lembut dan tidak pernah dilakukan oleh dia kepada mana-mana makhluk sebelum ini. Betapa sayangnya dia kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dia dengan istilah yang mudah kita faham, mencabut nyawa dengan cara yang paling lembut sekali. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan rahimakumullah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kesakitannya 1000 kali lebih sakit daripada binatang yang disiat kulitnya hidup-hidup. Maka disebabkan itulah tadi tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar sekalian, kerana itulah Nabi Idris ketika mana nyawanya dimasukkan semula, menggeletarlah badannya kerana masih terasa sakitnya pada saat nyawanya telah dicabut oleh malaikat Israel. Jadi itulah tadi kata malaikat Israel berkenaan dengan selembut-lembut cara mengambil nyawa telah dilakukannya kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris mengatakan bahawa sakitnya sakaratul maut itu, walaupun nyawa tersebut telah diambil dengan cara yang paling lembut oleh malaikat maut tadi terhadap Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Setelah beberapa waktu kemudian, malaikat Israel masih bersama dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Idris pun berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya juga mempunyai satu lagi permintaan kepada Tuan, iaitu saya
ingin sekali untuk melihat neraka supaya saya dapat beribadah kepada Allah lagi dengan lebih banyak dan bersungguh-sungguh. Saya ingin melihat betapa dahsyatnya api neraka itu. Maka dijawab oleh malaikat maut tadi, wahai Nabi Allah Idris, saya tidak dapat merentas pergi ke mana-mana saya suka, melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membenarkan saya untuk pergi sekiranya saya diberi kebenaran. Namun demikian, dialog di antara Nabi Idris dan juga malaikat maut ini diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah terus mewahyukan kepada malaikat maut agar dia membawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam ke dalam neraka. Maka dengan izin Allah, pergilah kedua mereka ke dalam neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihi salatu wassalam dapat melihat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah bagi tujuan untuk menyiksa hamba-hambanya yang tidak taat, hamba-hambanya yang menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti rantai yang panas, ular yang berbisa, kala jengking, yang kemudian api-api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh duri, buah-buah yang berduri sebagai makanan, air panas daripada nanah penghuni-penghuni neraka yang mendidih dan menggelegak, dan juga bermacam-macam lagi. Maka hal itu telah menyebabkan Nabi Idris alaihi salatu wassalam pucat mukanya. Ketakutan yang tidak pernah dirasakan olehnya akan siksaan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutannya sehingga akan yang menyebabkan dia memeluk malaikat maut. Takut sekali. Maka setelah merasa ketakutan itu, maka Nabi Idris berkata kepada malaikat maut untuk meninggalkan segera neraka. Maka setelah melihat keadaan neraka sedemikian rupa, maka mereka pun keluar dan pulang daripada melihat neraka itu tadi. Kemudian Nabi Idris alaihi salatu wassalam ketika mana keluar daripada neraka tersebut, badannya masih menggeletar. Badannya masih menggeletar kerana ketakutan. Maka dia pun berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya ini merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Entah apabila balik ke bumi nanti, ke dunia nanti, apakah saya akan dapat hilangkan kegementaran saya ini. Kerana takut melihat dahsyatnya neraka. Kemudian Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku punya satu hajat lagi. Aku mohon agar mudah-mudahan engkau boleh memakbulkannya. Maka bolehkah Tuhan membawa saya ke dalam syurga supaya saya boleh melihat keindahan syurga? Mudah-mudahan ketakutan saat melihat neraka tadi akan hilang. Dan justru daripada itu, saya boleh mendapat ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya sangat takut. Saya sangat berdebar-debar. Saya tidak tahu sampai manakah ketakutan ini akan hilang kelak. Maka kemudian dijawab oleh malaikat maut, saya tidak dapat membawa Tuhan ke mana-mana tanpa perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut membawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam ke dalam syurga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Di situ Nabi Idris melihat pemandangan di dalam syurga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan. Ketakutan yang ada tadi terus dilupakan dan tidak diingat tentang bagaimana teruknya, dahsyatnya, hebatnya manifestasi kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah melihat syurga tadi, maka
Nabi Allah Idris terus hilang ketakutan-ketakutannya. Maka mahukah Tuhan memohon kepada Allah untukku, agar aku diizinkan untuk memasuki syurga dan dapat meminum airnya untuk menghilangkan kesakitan rasa mati dan juga ketakutan dahsyatnya api neraka tadi. Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Sayang malaikat maut kepada Nabi Idris. Segala apa yang Nabi Idris minta, malaikat maut mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam syurga. Beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon di syurga, lalu dia pun keluar kembali daripada syurga. Setelah beliau keluar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam syurga." Maka malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam syurga, ambil kasut Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak mahu keluar. Sehingga malaikat maut pun memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, kerana Allah Subhanahu wa taala telah bermaksud setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati." Ini merupakan daripada satu kisah daripada sumber pertama berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Daripada kisah perjalanan Nabi Idris alaihi salatu wassalam terdapat pada kisah daripada sumber kedua. Jadi saya ambil daripada ketika mana Nabi Idris melawatnya syurga. Dalam kisah kedua menjelaskan bahawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam tidak tahan untuk melihat siksaan yang menggerikan di dalam neraka sehingga pengsan. Sehingga pengsan. Di dalam neraka tu Nabi Idris pada sumber pertama tidak diceritakan tentang keadaan Nabi Idris pengsan. Sedangkan pada sumber kedua menyebut bahawa takutnya Nabi Idris sehingga pengsan melihat dahsyatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sumber kedua juga bagaimana kisah Nabi Idris takjub dengan apa yang terdapat di dalam syurga. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang akhirnya begitu bening seperti kaca, jernih. Sementara di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bahagian batangnya diperbuat daripada perak dan emas. Dia melihat istana-istana untuk penghuni syurga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buah ranum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi, namun Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin menetap di syurga. Lalu malaikat Israel memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di dalam syurga ini." Kalau dalam sumber pertama tadi Nabi Idris sengaja meninggalkan kasutnya dan apabila dia masuk, dia tak nak keluar. Maka dalam sumber kedua ini melanjutkan kisahnya, malaikat Israel lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini sehingga kiamat. Namun setelah amal ibadah dihisap oleh Allah, barulah kamu boleh menghuni syurga bersama dengan nabi-nabi dan orang yang beriman lainnya." Maka Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah sehingga pada hari kiamat kelak." Ada banyak pendapat berkaitan dengan akhir hayat kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Daripada tafsir Ibnu Katsir dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap hari berbanding dengan semua amal-amal anak Adam. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya dan kemudian Nabi Idris alaihissalatu wassalam meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya
Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka berbicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku semakin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris itu menemukan pesan daripada Nabi Idris. Maka malaikat Israel berkata, sekarang Idris di mana? Maka jawablah oleh malaikat itu, dia ada di belakangku. Terjawab sudah rasa hairan malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dahulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya Nabi Idris alaihi salatu wassalam dicabut nyawanya di langit yang keempat. Maka berdasarkan dengan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah satu daripada Ka'abul Akhbar yang diambil daripada khabar-khabar yang telah diriwayatkan daripada riwayat Israiliyat. Namun demikian, walaupun hal tersebut diriwayatkan dengan sedemikian rupa, Ibnu Katsir pun menyebut bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui segala kebenarannya. Sebab kisah Nabi Idris ini terlalu jauh. Sebab bayangkan Adam Idris. Siapakah yang pernah mencatat sejarah-sejarah Nabi Adam secara persis? Semuanya adalah daripada khabar-khabar, lebih-lebih lagi daripada khabar Israiliyat, riwayat-riwayat daripada kalangan kaum-kaum Bani Israel. Kerana tiada siapa yang boleh menentukan secara persis tentang sejarah Nabi-Nabi terdahulu, melainkan yang diambil daripada sumber-sumber yang berlatar belakangkan, sama ada daripada riwayat-riwayat yang kecil ataupun sedikit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada riwayat-riwayat yang terdahulu. Jadi kesimpulan tentang kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kita boleh mengambil sedikit sebanyak daripada kisah tentang Nabi Idris ini, daripada sejarah dakwahnya Nabi Idris banyak berdakwah menggunakan segala kebolehan-kebolehan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya sebagai seorang juru tulis, ahli astronomi, kemudian tukang jahit, kemudian perkara-perkara langit yang terjadi kepada Nabi Idris itu mungkinlah sukar untuk kita ambil sebagai panduan kehidupan kita, sebagai contoh berkawan dengan malaikat Israel, perjalanannya ke syurga dan neraka, hidup yang dilalui olehnya. Maka itu merupakan antara kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Idris adalah nabi yang terkenal dengan kecerdasan akal dalam ilmu, orang pertama yang membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris ialah boleh berjalan ke syurga dan juga neraka. Dan begitu terpesonanya Nabi Idris alaihissalatu wassalam melihat syurga, dan begitu takutnya beliau melihat neraka sehingga melihatnya sehingga pingsan. Jadi segala perkara-perkara yang lain daripada Nabi Idris alaihissalatu wassalam kita boleh rujuk di dalam kitab-kitab yang lain yang membahaskan berkenaan dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dia merupakan salah seorang nabi yang dipilih, nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah sebagai dalam kategori yang wajib kita ketahui dan kita beriman dalam kehidupan mereka. Kita meyakini bahawa kewujudan dan kedudukan mereka sangat tinggi dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sahaja dahulu sedikit sebanyak berkenaan dengan pengenalan kita
dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Semoga ianya dapat banyak memberi manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan Nabi Idris alaihi salatu wassalam, dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kejadian-kejadian yang berlaku kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kecil yang boleh kita ambil, Nabi Idris ingin mengetahui sakitnya sakaratul maut supaya dia boleh bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris ingin melihat neraka supaya dia lebih takutkan Allah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa kejadian yang berlaku sepanjang penceritaan daripada awal tadi adalah kita melihat bagaimana kesungguhan Nabi Idris alaihi salatu wassalam ingin untuk meningkatkan amal ibadahnya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja dahulu. Insya-Allah kalau ada ruang dan waktu lagi kita akan bersama-sama berjumpa pada masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.